Selamat hari Cikgu, nama saya Ella Chung Yu. Hari ini saya akan membuat ahli kumpulan saya tentang pencemaran. Ahli kumpulan saya adalah Nama saya Zijen dan saya akan membincangkan tentang pencemaran tanah. Nama saya Nicholas. Saya akan membincangkan tentang pencemaran udara. Nama saya Yongche dan saya akan membincangkan tentang pencemaran air. soalan 1. Apakah pencemaran terdapat? 3 jenis pencemaran ialah udara, tanah, dan air. So, apakah maksud pencemaran tanah? Pencemaran tanah merujuk kepada semua bentuk pencemaran yang menjejaskan mana-mana jenis tanah, sama ada pertanian, perhutanan, atau bandar. Pencemaran tanah adalah unsur yang mengganggu bagi banyak sumber biologi dan ekosistem. Apabila tanah tercemar, ia mengandungi tahap sebatian kimia yang tidak normal yang berbahaya kepada kesehatan manusia, tumbuhan, atau haiwan. Apakah maksud pencemaran udara? Pencemaran udara adalah masalah di mana bahan kimia, cara atau organisma berbahaya dimasukkan ke dalam udara. Ini boleh menyebabkan masalah kepada manusia, alam sekitar dan juga haiwan. So, apakah pencemaran air? Pencemaran air ialah perubahan yang berlaku kepada air dari segi kandungan atau warna serta sifat-sifat kimia yang disebabkan oleh berbagai bahan pencemar dalam berbagai bentuk seperti pepejal, cecair dan gas. Soalan 2. Mengapakah pencemaran berlaku? Mengapakah pencemaran tanah berlaku? Pencemaran tanah berpunca daripada aktiviti manusia seperti membuang sampah dan sisa yang dihanyutkan ke darat dari kapal. Pencemaran tanah berlaku apabila sampah, sisa, dan bahan pencemar lain dibuang ke atas tanah, mencemarinya. Saya akan membagi contoh akibat pencemaran iaitu penguraian lebih buruk kerana ejen pencemaran tanah akan menjejaskan keselamatan makanan dunia dengan mengurangkan jumlah dan kualiti tuahan. Kedua, pencemaran air dan udara kerana degradasi tanah menjejaskan kualiti udara dan air, terutamanya di negara membangun. Ketiga, keputusan spesies kerana pencemaran tanah adalah salah satu punca utama yang boleh mencetuskan peristiwa keputusan besar-besaran keenam dalam sejarah. Populasi vertebrata darat menurun sebanyak 38% antara tahun 1970 dan 2012. Mengapakah pencemaran udara berlaku? Untuk pencemaran udara, ia berasal dari keluarnya asap kotor dari industri, kenderaan dan banyak lagi terus ke udara. Pelepasan nitrogen, sulfur dioksida, hidrokarbon dan karbon dioksida telah membawa kesan sampingan dengan kehidupan alam sekitar. Zaman kini, kenderaan adalah keperluan harian dan menggunakan dan mengeluarkan kenderaan bermotor saban tahun meningkatkan di atas jalan raya dan lebuh raya. Pembakaran bahan api fosil seperti minyak petrol, diesel dan sebagainya daripada kenderaan bermotor menghasilkan gas karbon monoksida, nitrous oksida, hidrokarbon menyumbang kepada pencemaran udara. Setiap hari, asap dari kenderaan seperti kereta dilepaskan di keluar udara dan jumlah penggunaan kenderaan di atas jalan raya setiap hari berbilion-bilion. Punca utama pencemaran air antaranya ialah pembuangan sampah dari kawasan perumahan di sepanjang sungai, tepi tasik dan laut.
Tindakan tidak bertanggung jawab penduduk, terutama penghuni perumahan setinggan yang membuang sampah sarap, telah menyebabkan pencemaran air yang serius. Aktiviti pembinaan seperti kawasan perumahan yang berhampiran juga menyumbang kepada pencemaran ini. Tanpa lumpur akan memasuki sungai, terutamanya ketika hujan lebat. Ini telah menyebabkan sungai tercemar dengan lumpur dan menjadi cetek. Akhirnya akan berlaku banjir. Antara punca utama pencemaran air sungai ialah pembuangan sisa toksik dari kilang. Contohnya kilang getah dan kilang kelapa sawit. Kilang memproses getah dan minyak kelapa sawit juga menjadi punca kepada pencemaran air di sungai-sungai di Malaysia. Sisa toksik dibuang dan dialirkan ke dalam longkang, parit, terusan dan seterusnya ke dalam sungai. Soalan 3, bagaimanakah pencemaran boleh menjejaskan kita? So, bagaimanakah pencemaran tanah boleh menjejaskan kita? Manusia memberi kesan kepada persekitaran fizikal dalam pelbagai cara, iaitu lebihan penduduk, pencemaran, pembakaran bahan api fosil, dan penebakan hutan. Perubahan seperti ini telah mencetuskan perubahan iklim, hakisan tanah, kualiti udara yang buruk, dan air yang tidak boleh diminum. Pengurusan sisa yang tidak betul, pembandaran besar, dan penggunaan bahan yang berbahaya kepada alam sekitar adalah punca terbesar di sebalik peningkatan tahap pencemaran tanah setiap tahun. Akibatnya, kejadian penyakit yang disebabkan oleh pencemaran tanah juga semakin meningkat. Pencemaran tanah boleh membahayakan tubuh manusia dalam berbagai cara, seperti penyakit pernafasan kronik, kanser paru-paru, penyakit jantung, dan juga kerosakan otak yang merupakan akibat jangka panjang kepada kita. Sisa toksik dan bahan cemar boleh dimakan oleh manusia. Pembuangan sisa radioaktif berbahaya juga menyumbangkan kepada pencemaran tanah. Bukan itu saja, ia juga telah menyebabkan masalah pemanasan global. Pencemaran tanah menjejaskan kapasitinya untuk penyerapan karbon dan menyebabkan perubahan iklim, walaupun perubahan suhu, corak pemandangan, dan lain-lain. Oleh itu, pencemaran alam sekitar dan perubahan iklim mempengaruhi satu sama lain melalui interaksi kompleks di bumi kita. Bagaimanakah pencemaran udara boleh menjejaskan kita? Gas berbahaya seperti karbon monoksida dan nitron dioksida boleh menyebabkan pelbagai penyakit kepada manusia. Malah, pencemaran udara membunuh 1 dalam 9 orang di seluruh dunia. Setiap tahun, 1.4 juta orang mati akibat strok dan 2.4 juta akibat penyakit jantung. Menurut WHO, negara berpendapatan rendah dan sederhana lebih terdedah kepada pencemaran udara berbanding negara berpendapatan tinggi. Orang yang terdedah kepada udara tercemar, sama ada di luar atau di dalam rumah, berisiko tinggi untuk mendapat penyakit kronik lain seperti kanser paru-paru dan jangkitan pernafasan termasuk radang paru-paru. Sel tisu pada paru-paru boleh rosak disebabkan oleh bahan pencemar seperti udara seperti logam dan radikal bebas. Bagaimanakah pencemaran air boleh menjejaskan kita? Air yang tercemar akan membuatkan kita sakit kerana ia membawa sebelenggu jenis bakteria dan virus yang berpunca dari bahan buangan yang toksik berbahaya.
Antara penyakit yang dikaitkan dengan pencemaran air ialah tirit, thyroid, dan kanser usus. Malah air yang tercemar bukan sahaja bahaya untuk diminum, malah ia juga memberi kesan sekiranya kita berenang dan mengakibatkan kanser kulit atau sakit-sakit kulit yang lain. Soalan 4. Apakah cara untuk menangani pencemaran? Cara untuk menangani pencemaran tanah adalah beberapa cara untuk mengurangkan. Pertama adalah menggunakan kurang racun perosak dan bahan kimia dalam pertanian. Kedua, penghutanan semula. Ketiga, perawatan sisa paper gel. Keempat, kurangkan guna semula dan kita semula benda seperti plastik. Faedah pencemaran tanah yang berkurangkan adalah hasil peningkatan dalam kesihatan dan dalam beberapa kesan alam sekitar, termasuk kesan ke atas tumbuhan dan haiwan, gangguan ekologi, kesan ke atas habitat dan spesies terancam. Apakah cara untuk pencemaran udara? Terdapat beberapa cara yang lestari yang boleh kita gunakan untuk sekurang-kurangnya mengurangkan risiko mengalami penyakit sedemikian serta menggunakan kesejahteraan bumi. Pertama, gunakan dan menggalakkan orang lain menggunakan pengangkutan awam berkuasa elektrik yang disediakan di bandar-bandar dan bukannya memandu kereta persendirian. Ini membantu mengurangkan zarah harus dalam udara yang tercemar. Kaedah kedua yang boleh membantu untuk mengurangkan asap adalah dengan menggunakan sumber tenaga yang diperbaharui seperti turbin angin seperti mana yang dilaksanakan oleh Perancis dan Kanada untuk menghasilkan tenaga atau menggunakan tenaga solar yang ditunai daripada cahaya matahari seperti Jerman dan China sedang dilaksanakan. Ketiga, bertukar daripada bahan bakar diesel kepada gas asli manfaat CNG untuk mengurangi pelepasan karbon dioksida. Bahan api diesel mengeluarkan lebih banyak karbon hitam yang menjadikan alam sekitar lebih tercemar. Di samping itu, CNG boleh menggantikan diesel, petrol dan propana yang menghasilkan gas yang kurang berbahaya semasa pembakaran bahan api. So, apakah cara untuk menangani pencemaran air? So, pertamanya ialah jangan membuang sampah ke dalam sungai, pasir dan laut. Kita harus membersihkan sampah yang ada di pantai dan laut. Seterusnya, mengambil tindakan pada mereka yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa dengan berat. Dan sentiasa memasang perangkap sampah di dalam langkah bagi mengelakkan sampah tersebut mengalir masuk ke dalam sungai. Selain itu, cara untuk mengenangi pencemaran air ialah mendidik masyarakat. Media massa dan media elektronik perlu memainkan peranan yang penting dan kerap bagi meningkatkan kesedaran orang ramai tentang bahayanya pencemaran air. Selain itu, sikap cinta akan kebersihan perlu dipupuk semenjak dari kecil lagi dan ibu bapa dan guru perlu memainkan peranan sebaik mungkin dalam hal ini. Saya akan tunjukkan contoh yang terbaik seperti membuang sampah ke dalam tong sampah, membutuhkan sampah yang nampak di dalam lantai dan lain-lain lagi.
Kesimpulannya, apa khabar pencemaran? Pencemaran ialah kemasukan bahan cerah ke dalam persekitaran semula jadi yang menyebabkan perubahan buruk. Mengapakah pencemaran berlaku? Kerana manusia telah bergantung kepada bahan api fosil untuk menggerakkan kereta dan kapsul terbang, memanaskan rumah dan menjalankan kilang. Bagaimanakah pencemaran boleh menjejaskan kita? Pendedahan yang berpanjangan boleh menyebabkan keadaan perabutan yang serius seperti kanser, serangan jantung dan stroke. Apakah cara untuk menangani persebaran cara untuk menangani pencemaran ialah hilangkan daripada membakar buang sampah dan bahan lain. Kurangkan bilangan perjalanan yang Anda ambil di dalam kereta Anda dan elakkan menggunakan peralatan rumput dan taman berkuasa. Yes. Thank you.